Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami daripada kumpulan 109 pada hari ini akan membentangkan satu tajuk tugasan kami, iaitu salah faham terhadap konsep jihad dalam Islam. Seterusnya, isi kandungan pembentangan tajuk tugasan kami adalah: pertama, pengenalan; kedua, pengertian jihad; ketiga, tujuan jihad; keempat, kumpulan-kumpulan jihad bertentangan dengan konsep jihad yang sebenarnya; kelima, punca-punca salah faham terhadap konsep jihad; keenam, langkah-langkah mengatasi salah faham terhadap konsep jihad dalam Islam; dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Baiklah, pada hari ini saya Siti Nuraisha binti Alias akan membentangkan pengenalan. Pada era globalisasi kini, konsep jihad merupakan satu konsep dan tuntutan dalam Islam yang agak polemik dan kontroversi, serta isu yang sangat sensitif dalam kalangan masyarakat dunia. Perkataan jihad yang berbunyi jahada membawa maksud gigih berusaha dengan sepenuh jiwa raga sehingga mencapai matlamat jaya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam telah mengenalkan konsep jihad bagi melaksanakan tugas ini dengan tujuan bersungguh-sungguh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang bermaksud, "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya." Baiklah, menurut Presiden European Muslim Network, Profesor Dr. Tariq Ramadan berkata, istilah jihad diselewengkan artinya oleh ramai penganut Islam di dunia sendiri akibat kurang faham tentang konsepnya. Tambahan pula, terdapat banyak pertubuhan jihad seperti pertubuhan Al-Qaeda, Hamas, Taliban, dan yang terkini iaitu ISIS, The Islamic State of Iraq and Syria. Sehubungan dengan itu, mata dunia mula menuding jari terhadap agama Islam, di mana konsep jihad dalam Islam telah menjadi hidangan oleh masyarakat di seluruh dunia. Oleh itu, kumpulan kami akan mengkaji perkembangan kefahaman konsep jihad dan melihat bagaimana berlakunya salah faham terhadap jihad selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Selain itu, turut juga mengenal pasti punca-punca salah faham mengenai yang dimaksudkan jihad dalam konteks masyarakat, sekaligus memberi langkah-langkah mengatasi salah faham terhadap konsep jihad dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozida binti Jufli. Hari ini saya akan membentangkan apa itu jihad. Jihad dari segi etimologi berasal daripada perkataan bahasa Arab, yaitu juhdu, yang membawa maksud kekuatan atau kemampuan. Manakala jihad ini juga bermaksud perjuangan. Jadi berdasarkan daripada pengertian jihad secara etimologi, dapat disimpulkan bahawa jihad ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, sama ada benar maupun dalam melakukan kebaikan, maka ia adalah suatu perbuatan jihad. Manakala dari segi terminologi jihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan kekuatan untuk membinasakan orang-orang kafir bagi membela agama Islam dan juga menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berjihad dalam memerangi hawa nafsu dan juga syaitan. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat mengenai perintah melaksanakan jihad. Perintah tersebut Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umat Islam. Perkataan jihad dalam Al-Quran mempunyai beberapa pengertian, yang mana antaranya adalah usaha yang bersungguh-sungguh, peperangan menggunakan senjata,
berdakwah, dan sebagainya. Oke. Dalam surah Al-Furqan ayat 52 ada menjelaskan tentang pengertian jihad, yaitu yang bermaksud, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dan Al-Quran dengan jihad yang besar. Seterusnya dalam surah Al-Ankabut ayat 69 juga ada menjelaskan tentang jihad, yaitu yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Oke. Berdasarkan daripada ayat ini, dia menjelaskan tentang orang yang berjihad dengan memberikan segala kemampuannya dan melakukannya dengan bersungguh-sungguh, namun dia tetap hidup pada jalan yang Allah dan Rasulnya ridai. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk memberikan pelbagai jalan untuk menuju kebahagiaan dan juga kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kasih sayangnya dengan menolong dan melimpahkan rahmat kepada al-muhsin, yaitu orang-orang yang selalu melakukan kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfaiz bin Abdul Bakir, memegang nombor matriks BS 1810798. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan sedikit tentang part saya dalam tugasan berkumpulan bagi subjek pentadbiran Islam, di mana tajuk kami adalah jihad, konsep jihad. Oleh itu, saya akan membentangkan apakah sebenarnya tujuan jihad ini dilakukanlah. Jihad ni sebenarnya sudah banyak kali disebutlah di dalam Al-Quran dan juga beberapa hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat kita simpulkan bahawa antara tujuan-tujuan ataupun matlamat jihad ini dilakukan, pertama ada disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maksudnya di sini sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah ataupun berjihad di jalan Allah ni, mereka ni adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh itu, berdasarkan daripada hadis ayat Quran di atas, dapat disimpulkan bahawa antara tujuan jihad dilakukan ini adalah untuk mendapatkan rahmat, belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah meminta kita untuk berjihad di jalannya dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu yang pertama. Antara tujuan yang lain juga yang kita boleh dapati juga disebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah yang sama, namun pada ayat sebelum itu, pada ayat 193, di mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwan illa 'ala zalimin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan perangilah mereka itu sampai tidak lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata-mata. Jika mereka berhenti, maka tidak lagi permusuhan kecil kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Berdasarkan ayat di atas ni, maksudnya perbuatan jihad ni antaranya adalah berdakwah, memberikan dakwah kepada umat manusia untuk beriman kepada Allah, kerana Allah tu sebenarnya Allah tu bersifat esa, hanya satu. Jadi berjihad dakwah kepada umat Islam yang lain, pada umat orang manusia yang lain, untuk berjihad kepada Allah, hanya kepada Allah lah, dan jangan melakukan syirik, kerana perbuatan tersebut akan mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itu daripada saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat bin Roslan. Nomor metrik BA 181107999 dan saya akan membincangkan tentang tajuk eksperimen kami dalam bab saya, yaitu kumpulan-kumpulan jihad yang bertentangan dengan kumpulan jihad yang sebenarnya. Yang pertama ialah kumpulan Salafi Wahabi ataupun lebih dikenali sebagai Wahabi. Wahabi ini ialah golongan yang menyandarkan diri mereka ataupun menisbatkan diri mereka dengan golongan salafus soleh, yaitu kumpulan jihad yang benarlah. Sememangnya bagi masyarakat yang tidak faham akan ajaran yang sepatutnya yang benar di sisi Islam, mereka akan terpengaruh dengan naratif yang dianjurkan oleh kumpulan-kumpulan sebegini. Sedangkan sebenarnya aliran Wahabi ini dia menjurus umat Islam kepada fahaman beragama yang sempit, memecah belahkan masyarakat dan menyuburkan radikalisme atas nama agama yang akhirnya mencemarkan image dan nama Islam itu sendiri. Wahabi ini lebih kepada dia lebih kepada penyalahgunaan konsep jihad itu sebenarnya. Dan seterusnya, selepas daripada kumpulan Wahabi itu, dia terus mewujudkan kumpulan-kumpulan seperti kumpulan ekstremis agama yang sebagai contoh IS, Daesh dan sebagainya. Kumpulan-kumpulan ini ialah kumpulan yang keterlaluan ataupun melampau dalam konsep jihad ini. Oleh itu mereka lebih kepada berbuat kasar kepada agama itu, seperti membunuh dan bukan menjurus pada arti jihad itu sebenarnya. Dia lebih kepada keterlaluan dalam sesuatu perkara yang menyebabkan image Islam itu buruk. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membentangkan topik punca-punca berlakunya salah faham terhadap konsep jihad. Jadi saya Anas bin Sarip, nombor kad pelajar BS 181108003. Jadi saya telah gariskan beberapa punca salah faham. Yang pertama adalah jahil ilmu agama. Yang kedua, firman Allah telah dipesongkan. Dan yang ketiga, penggunaan hadis palsu. Dan yang keempat, salah faham mati syahid. Mengenai jahil ilmu agama ini telah dinyatakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang mana mengatakan kejahilan terhadap suatu ilmu, khususnya konsep jihad, yang sebenarnya menjadi punca utama berlakunya tindakan-tindakan ataupun keganasan-keganasan oleh golongan tersebut. Antara kejahilan golongan ekstremis ini, antaranya ialah golongan ISIS, di mana telah melantik khalifah mereka sendiri dan melanggar undang-undang syariat Islam. Dan terdapat fatwa yang telah dikeluarkan oleh institusi fatwa yang muktabar, iaitu Darul Iftah, di mana ISIS ini adalah haram pada hukum syara. Dan isi yang kedua adalah firman Allah dipesongkan, yang mana berlakunya dalam para ilmuwan Islam menyalah tafsirkan ataupun sengaja memesongkan maksud ayat yang sebenar, dan pada pengikut yang jahil ini akan mengikuti, dan berlakulah muncullah golongan-golongan ekstremis ini yang mana membenarkan keganasan atas faktor jihad ataupun atas nama jihad. Dan kini telah muncul pelbagai golongan-golongan ekstremis. Dan yang ketiga, penggunaan hadis palsu daripada Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pada tahun 2015, Osman, di mana tindakan menggunakan hadis palsu dan menyalah tafsirkan hadis-hadis tertentu yang menyebabkan golongan-golongan ini berpegang teguh dengan akidah ataupun yang bertentangan dengan syariat. Dan penggunaan hadis palsu yang berlebihan juga telah didapati oleh golongan-golongan ini. So umat Islam ni perlulah mempertingkatkan ilmu agama, yang mana berkaitan dengan hadis, supaya kita ni dapat tahu beza hadis sahih dan hadis palsu. Dan yang terakhir adalah salah faham mati syahid.
Di sini kamikaze ataupun sama dengan syahid kan. Yang mana dua-dua bunuh diri kan. Jadi dua-dua bunuh diri bukan. Kamikaze ni disalah artikan sebagai syahid kan. Yang mana Islam sendiri melarang umatnya untuk membunuh diri ataupun merosakkan diri kan. Jadi apabila salah faham mati syahid ini berlakulah terjadi seperti di Makassar, Masjid Syiah Kunduz, yang mana Masjid Syiah Kunduz ini lebih 100 orang maut akibat daripada letupan bom bunuh diri. Jadi daripada itu saya saja. Terima kasih. Saya teruskan dengan pembentangan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuris Mahani binti Aung Damit, memegang nama metrik BA 18110801. Saya akan membentangkan tentang langkah-langkah mengatasi salah faham terhadap konsep jihad dan Islam. Yang pertama adalah memantapkan lagi ilmu pengetahuan, yang mana sabda Rasulullah SAW daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari atau menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang berjihad fisabilillah hingga ia kembali. Riwayat oleh Tirmizi. Ilmu merupakan kunci kejayaan, keselamatan, kesejahteraan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Serta ilmu juga adalah cahaya dan hidayah yang menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dan kejahilan. Tanpa ilmu pengetahuan, manusia akan hidup dalam kegelapan, dan tanpa ilmu manusia tidak dapat membezakan perkara yang batil dan kebenaran. Dan yang kedua adalah meningkatkan amal ibadat. Dengan melakukan amal ibadat dapat mempertahankan rohani dan jati diri sebagai seorang muslim, seperti dengan melakukan solat dapat menjauhkan diri daripada segala kemungkaran dan kejahatan. Selain itu dapat memberi kesan positif dalam kehidupan setiap insan. Dan yang ketiga adalah menilai sebarang maklumat dan pembaharuan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 7, maksudnya orang-orang yang mempunyai kesesatan di hati mereka akan menurut sesuatu yang mengeliru dengan tujuan menimbulkan fitnah dan dengan tujuan menyeleweng pentafsirannya. Dan banyak cabaran ke atas agama Islam kesannya jika dibiarkan tersebar, ia akan memberi kebebasan terbuka dan menyebabkan kekeliruan akidah dan merosakkan umat Islam. Jadi sebelum menerima sebarang maklumat mengenai ajaran Islam yang bukan di bawah fatwa agama Islam, harus disemak terlebih dahulu kepada orang yang lebih arif. Dan yang keempat adalah hidup berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebesar-besar nikmat Allah yang kurniakan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Bahkan Islam bukanlah sekadar agama, tetapi ianya perlu dihayati dan dipraktikkan dalam hidup. Dan Islam juga adalah cara hidup, dan setiap urusan mestilah diserasikan dengan Islam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah bersabda, daripada Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya. Berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Yang kelima adalah menyebarkan maklumat yang benar tentang ajaran Islam menerusi pelbagai saluran. Dalam era globalisasi ini, penggunaan internet adalah penting kerana ianya menjadi salah satu keperluan dalam kehidupan seharian. Media menjadi salah satu cara digunakan untuk para pendakwah pada masa kini, dan ianya membantu dalam komunikasi dan sebaran maklumat di kalangan masyarakat, dan juga banyak membantu gerakan dakwah dalam memperjuangkan ajaran Islam di muka bumi. Sekian, terima kasih. Akhir sekali kesimpulannya perkembangan salah fahaman itu berlaku kepada penganut Islam sendiri sehingga membentuk kumpulan militan yang menjadi pengganas di mata dunia. Hal ini dapat dilihat melalui perbuatan kumpulan militan yang tidak pernah berputus asa dalam memperkembangkan dan memunculkan kumpulan mereka hingga ke hari ini. Selain itu, punca-punca yang wujud telah menyebabkan tafsiran firman menjadi lesen bagi melaksanakan matlamat yang melanggar hukum syarak dan Islam sendiri. Namun demikian, perkara seperti ini seharusnya tidak berlaku kepada umat Islam hari ini disebabkan kebijaksanaan dalam pertimbangan kehidupan adalah lebih baik mendapat dorongan daripada agama. Hal ini bagi mengelakkan umat Islam daripada terjebak ke dalam perjuangan militan seperti ISIS pada masa kini. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 109 akan membentangkan tugasan ulasan artikel kami yang bertajuk Penentuan Ciri Negara Islam menurut Pemikiran 4 Mazhab Fiqh. Baiklah, isi kandungan ulasan artikel kami adalah: pertama, pendahuluan; kedua, ringkasan artikel; ketiga, ulasan kritis, di mana di dalam ulasan kritis kami membincangkan isu utama yang dibangkitkan oleh penulis dan menilai adakah isu yang dibincangkan itu menarik ataupun relevan, dan persetujuan, dan adakah artikel ini terdapatnya penemuan baru. Dan akhir sekali, yang keempat adalah kesimpulan. Saya Siti Nuraisyah binti Alias akan membentangkan pendahuluan. Penentuan ciri negara Islam menurut Pemikiran 4 Mazhab Fiqh merupakan sebuah artikel yang sangat menarik yang bakal kami kupaskan satu persatu. Artikel ini adalah hasil nukilan Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Izzat Azrai Jamsari, Muhammad Zulfadli Abul Hasan Ashari, Muhammad Al-Adib Samuri, dan Salmi Edawati Yaakob. Mereka merupakan profesor-profesor dan pensyarah-pensyarah hebat daripada Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, di dalam artikel ini terdapat beberapa kaedah penentuan ciri negara Islam menurut Pemikiran 4 Mazhab Fiqh dalam mendefinisikan sesebuah negara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang membentangkan topik ringkasan artikel yang telah diulas oleh kami, iaitu penentuan ciri negara Islam menurut Pemikiran 4 Mazhab Fiqh yang muktabar. Jadi antara objektif para pengkaji ataupun para penulis adalah untuk meneliti Pemikiran 4 Mazhab Fiqh yang muktabar, yang mana antaranya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan juga Imam Hanbali, dalam membahaskan penentuan sesebuah negara Islam. Dan yang kedua, membincangkan mekanisme sesebuah negara Islam berlandaskan pemikiran 4 mazhab tersebut. Jadi, ad-daulah ini terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama adalah ad-daulah al-Islamiyah, yang kedua ad-daulah al-Harabiyah, dan al-daulah al-Ahdiyah. Ini kan daripada Az-Zuhaili tahun 1998. Jadi, apakah maksud al-daulah ni? Al-daulah ni merupakan ataupun bermaksud geografi sesebuah kawasan, daerah ataupun negara di mana ia ni akan didiami ataupun ditinggal dan ditadbir oleh segolongan manusia. Kalau sebagai negara Islam adalah segolongan manusia yang beragama Islam lah, umat Islam. Maksud ini telah didefinisikan oleh Al-Mujid fi Al-Lawah wal Alam, yang mana para pengkaji juga telah menggariskan beberapa ciri-ciri pemimpin yang perlu ada untuk mentadbir sesebuah negara Islam. Pertama adalah adil, menegakkan keadilan. Yang kedua, syariat, iaitu melaksanakan segala syariat Islam dalam pentadbiran mereka ini. Dan yang ketiga, aman, maksudnya menganjurkan keamanan dalam pentadbiran ataupun dalam sesebuah negara Islam. Jadi antara metodologi yang telah digunakan oleh para pengkaji, yang mana adalah kaedah kualitatif, yang mana bermulanya daripada perpustakaan, iaitu pengumpulan data-data daripada jurnal-jurnal, buku-buku, kitab-kitab dan sebagainya, lalu dianalisis. Dan data-data ini dianalisis melalui kaedah perbandingan dan akhirnya ditarjih, maksudnya pentarjihan. Dan perkara yang penting adalah yang didapati oleh para pengkaji atau para penulis ini, yang Malaysia ini merupakan negara Islam kerana terdapat beberapa ciri-ciri yang terkandung ataupun ciri-ciri minimum yang terkandung daripada pentafsiran daripada ulama-ulama silam dan juga ulama-ulama kontemporari. Wallahu alam. Saya teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozida binti Jufli. Hari ini saya akan membentangkan isu utama yang dibangkitkan yang terdapat dalam artikel yang kumpulan kami telah analisis. Isu utama yang dibangkitkan oleh penulis dalam artikel ini adalah tentang cara untuk menentukan ciri-ciri negara Islam menurut
pemikiran 4 mazhab fiqh, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hanbali. Seperti yang kita tahu, agama Islam merupakan agama yang syumul dan mempunyai semua aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk menjaga dan juga mentadbir bumi ini dengan sebaik-baiknya, dan setiap negara tersebut perlulah ditadbir oleh pemimpin dari semua aspek. Antara ciri utama negara Islam yang dinyatakan dalam artikel ini adalah tentang pelaksanaan segala ibadah yang telah disyariatkan oleh Islam, yang mana ia dilakukan dalam keadaan yang aman. Setiap umat Islam ini mampu untuk melakukan ibadah fardu maupun yang sunat ataupun yang terbuka. Contohnya, sholat berjamaah, pengutipan zakat, menunaikan haji, sholat Jumat, dan sebagainya, tanpa adanya perasaan takut maupun terancam. Penulis juga ada mengatakan bahwa pihak berkuasa bertanggung jawab untuk mewajibkan rakyatnya untuk mengerjakan setiap ibadah fardu, dan mereka juga perlu menetapkan hukuman bagi golongan yang meninggalkan kewajiban mereka. Seterusnya, dalam artikel ini juga penulis ada mengatakan tentang cara pembahagian negara menurut perspektif Islam, yang mana para ulama telah membahagikan negara kepada 3 bahagian, yaitu negara Islam, negara al-harbiyah, dan juga negara al-ahdiyah. Namun jumhur ulama hanya membahagikan negara Islam ini kepada 2, yaitu negara Islam dan juga negara al-harbiyah sahaja. Penulis juga mengatakan bahwa kesemua pembahagian yang dibawa oleh jumhur fuqaha dan juga para ulama tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi para ulama meletakkan pembahagian tersebut hanya berdasarkan daripada realiti dan juga praktikal penduduk terdahulu sehinggalah sekarang. Dalam artikel ini juga penulis ada memberikan beberapa definisi negara Islam. Secara umumnya definisi negara Islam ini mempunyai definisi yang hampir sama dengan yang lain. Seperti yang penulis nyatakan, negara Islam yang ditakrifkan oleh para ulama mempunyai maksud yang luas, tetapi mempunyai pandangan yang memaksimumkan ciri-ciri dan juga skop negara Islam tersebut. Ulama terdahulu yaitu Ibnu Hajar membahagikan negara Islam ini kepada 3 bahagian, yaitu tanah yang didiami oleh umat Islam yang pada asalnya mempunyai pemimpin yang beragama Islam. Yang kedua pula adalah tanah tersebut dibuka oleh umat Islam dengan persefahaman ataupun perperangan yang mana pada asalnya adalah milik orang kafir. Yang ketiga pula adalah negara yang didiami oleh umat Islam dan negara tersebut telah dijajah oleh orang kafir. Jika kategori tersebut dimiliki dalam sebuah negara, maka ia boleh dikategorikan sebagai negara Islam. Seterusnya, penulis juga ada memberikan definisi yang diberikan oleh Imam Hanifah, yang mana Imam Hanifah berpendapat bahwa negara Islam itu boleh dikategorikan sebagai negara bukan Islam jika mempunyai 3 ciri ini, yaitu hukum bukan Islam dilaksanakan di negeri tersebut seperti arak, judi, khinzir, dan juga riba. Yang kedua pula adalah negeri tersebut tidak mempunyai hubungan dengan orang Islam. Manakala yang ketiga pula adalah tidak ada seorang pun orang Muslim yang hidup dalam
keadaan yang aman seperti keamanan yang dimiliki oleh masyarakat muslim awal. Jika ketiga-tiga ciri tersebut tidak ada dalam sesebuah negara, maka negara tersebut boleh dikategorikan sebagai negara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammadul Faiz bin Abdul Bakir, memegang nomor matriks BA 1810798. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang ulasan artikel yang kami telah pilihlah. Tugasan kumpulan, iaitu tajuk artikel yang kami pilih adalah penentuan ciri negara Islam menurut pemikiran 4 mazhab fiqh, yang ditulis oleh Muhammad Izhar, Izzat Adraj, Muhammad Zulfadli, Muhammad Al-Adib dan juga Salmi Idawati Yaakob. Baiklah, saya akan membentangkan tentang apakah isu yang dibawa di dalam artikel ini menarik dan juga apakah isu yang dibawa dalam artikel ini relevan. Saya mulakan pada saya hasil daripada perbincangan kami sekumpulan. Sebenarnya isu yang dibawa dalam artikel ini sangat menarik. Sebelum itu saya ingin menyampaikanlah bahawa bahasa kemudian susunan ayat yang dilakukan, yang digunakan di dalam di dalam artikel ini sangat baiklah, memudahkan kami untuk faham dan juga jelas tentang apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis lah dalam urusan artikel ni. Kemudian apakah isu yang dibawa ini menarik? Bagi kami sekumpulan, kami merasakan, kami berpendapat sebulat suara bahawa isu yang dibawa dalam artikel ini sangat menarik, di mana pada kebelakangan ini, mutakhir ini, banyak isu-isu yang berkaitan dengan negara-negara Islam. Bagaimanakah sistem pemerintahan negara Islam itu sendiri berfungsi, dengan lebih lagi bila di Malaysia ni kan dia mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Jadi bagaimanakah negara Islam, sistem pemerintahan Islam tu memberikan menjalankan sistem dorang itulah dalam menguruskan urus tadbir negara, walaupun bukan kesemua rakyatnya beragama Islam. Gitulah. Jadi dalam artikel ni banyaklah dia kemukakan idea-idea, kemudian maklumat-maklumat yang baru yang kami rasa kami baru tahu ketika selepas kami membaca artikel ni. Jadi memang menariklah bagi pandangan kami. Kemudian yang kedua, iaitu adakah isu ini relevan? Adakah isu ini relevan diketengahkan di dalam artikel ni? Jadi bagi kami pun bersebelah suara yang mengatakan isu yang dibawa dalam artikel ini sangat relevan lah, kerana macam saya telah katakan tadi, kebelakangan ini muncul pelbagai isu-isu lah tentang sistem pentadbiran negara Islam, pemerintahan negara Islam tu. Jadi dengan adanya artikel seperti ini, jadi ia boleh memberikan sedikit sebanyaklah ilmu ataupun maklumat tambahan, pengetahuan kepada orang ramai tentang bagaimanakah sistem pentadbiran pemerintahan Islam ni di negara Islam berfungsi, walaupun penduduknya bukan 100% beragama Islam. Itulah sekian daripada saya. Terima kasih. Ulasan artikel mengenai ciri-ciri negara ataupun penentuan ciri-ciri negara Islam menurut pemikiran 4 mazhab. Bagi saya, ulasan yang saya inginkan ialah yang pertama, persetujuan, yang mana saya bersetuju dengan perlunya ada penentuan ciri negara Islam ni, ataupun perlunya kita mengikut ataupun mematuhi ciri negara Islam yang menurut pemikiran 4 mazhab ini. Kerana yang pertama, dia menegakkan keadilan dan keamanan di pentadbiran negara. Maknanya di sini sekiranya negara itu berlandaskan pentadbiran Islam, insya-Allah akan menyebabkan keamanan sesebuah negara. Dan yang kedua ialah
negara yang Islam juga ni boleh kita kaitkan ataupun kaitkan dengan kita ni, kalau kita mengikut penentuan ciri itu, kita juga melaksanakan ibadah yang telah disyariatkan oleh Islam. Dan yang kedua, isu baru ataupun perubahan baru mengenai isu penentuan ciri negara Islam ini ialah baru-baru ini selepas pilihan raya, isu negara Islam yang sekular kembali dibahaskan, iaitu yang mana apabila DAP menang, isu sekular ini kembali dibahaskan. Yang mana kita tahu sekular ini ialah keberbebasan beragama dan sebagainya. Sifat utama sekular ini ialah menghalang penyertaan negara dalam soal agama. Nah, ini bermakna sekiranya kita ke arah sekular, negara kita tidak akan seperti yang sekarang ini. Isu itulah yang sedang dibahaskan. Oke, sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membahaskan tentang artikel ini, yang mana dalam penulisan ini adakah ia mampu mengubah ataupun memberi kesan terhadap pemikiran kami. Selepas menganalisis artikel ini, kami juga mengenal pasti beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa para ulama tentang negara Islam dan juga ciri-cirinya. Negara Islam ini adalah sebuah negara yang mana ia diduduki oleh majoriti umat Islam atau kebanyakannya adalah orang Islam. Negara Islam ini merupakan kekuatan politik yang praktis, yang mana ia berfungsi bagi menerapkan hukum-hukum Islam dan juga mengembangkan dakwah ke seluruh dunia. Negara Islam ini juga merupakan satu-satunya tarekoh yang mana ia dijadikan untuk menerapkan sistem dan juga hukum-hukum secara menyeluruh di seluruh kehidupan dan juga masyarakat. Ini juga sedia maklum bahawa konsep negara Islam ini mengalami perubahan dengan seiringnya perubahan sejarah, di mana pada awal kemunculan negara Islam ini adalah organisasi kolektif bagi non-represif di kalangan Arab. Namun ia berubah menjadi negara feudal yang mana sangat represif, dan ia bermula apabila berlakunya penaklukan demi penaklukan yang memindahkan pusat kekuasaan dari kota-kota suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noris Mahani binti Awang Damit, memegang nombor metrik BA 18110801. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan yang mana cara untuk mengetahui ciri-ciri sistem pemerintahan Islam dan cadangan untuk meningkatkan kualiti kajian ini. Berdasarkan artikel yang telah dianalisis adalah bagaimana cara untuk mengetahui ciri-ciri sistem pemerintahan Islam. Antaranya ialah ciri-ciri negara Islam ialah melaksanakan undang-undang dan hukum-hukum Islam, ianya di bawah kekuasaan dan pemerintahan orang Islam. Dan selain itu, antara ciri-ciri yang perlu ada dalam sistem pemerintahan Islam ialah keadilan, kerana keadilan adalah satu tujuan utama. Jika pemerintahan melakukan kezaliman, maka ianya telah lari daripada landasan sebenar sistem pemerintahan Islam. Dan seterusnya adalah sistem syura, yang mana syura ini bermaksud berbincang, iaitu ataupun menyelesaikan sesuatu pendapat ataupun keputusan, tetapi tidak berlawanan dengan kehendak syariat Islam. Dan terakhir adalah kepatuhan, yang mana setiap warga negara Islam mestilah patuh dan melaksanakan perintah atau tuntutan negara, ianya wajib dipatuhi, tetapi dengan syarat tiada ketaatan dalam perkara yang bercanggah dengan syariat Islam. Dan cadangan untuk artikel yang diulas adalah yang mana pertama, penulis diharapkan mampu untuk mengupas isu lebih lanjut mengenai hubungan penglibatan pihak bukan Islam dengan sebuah pemerintahan negara Islam. Hal ini kerana penglibatan orang bukan Islam dalam sebuah pemerintahan adalah suatu isu yang besar untuk dibahaskan, kerana ianya berkaitan dengan masalah Islam
dan umat Islam. Dan seterusnya penulis juga menyenaraikan beberapa contoh negara yang diduduki umat Islam dan negara yang dipimpin oleh Islam. Contohnya negara Islam adalah Turki yang awalnya berasaskan Islam ketika di bawah Turki Utsmani dan selama 600 tahun, dan kemudiannya ia telah bertukar setelah datangnya Mustafa Kamal dengan menjadikan sebuah negara republik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat dilihat bahawa pengkaji tersebut telah menyatakan bahawa negara Malaysia mempunyai ciri-ciri sebagai sebuah negara Islam sebagaimana yang telah dibahaskan oleh para ulama, dan Malaysia adalah sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan agama dan menepati ciri minimum sebagai sebuah negara Islam. Akan tetapi negara Malaysia tidak boleh kekal dengan tahap itu saja. Ianya mesti dilakukan dengan usaha-usaha ke arah penambahbaikan untuk mencapai tahap dan ciri maksimum sebagai sebuah negara Islam yang sebenar. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.